أعوذ ب- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالkhair. Amma ba'd. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, dapat kita bersama pada pagi ini dalam berpagi-pagi di dalam Islam, berpegang dengan kalimah tauhid, kalimah ikhlas. Dapat pula kita beribadat, menunaikan salat waktu subuh, dan kita duduk seketika di dalam kuliah subuh. InsyaAllah saya tengok dia punya jadualnya, sekejap lagi Bandar Baruda berselawat. Satu suasana yang sangat istimewa sekali. Saya ucapkan tahniah kepada penduduk Masjid Bandar Baruda, juga kepada jawatankuasa Masjid Bandar Baruda yang menyediakan program yang sangat istimewa dan menarik sekali. Boleh saya sebut dia sebagai liga ilmu yang sangat dahsyat sekali. Tahniah saya ucapkan. Sewaktu saya belajar di Ma'had dulu, ada suatu suasana yang saya tidak boleh lupa sehingga hari ini. Waktu itu umur saya masih belas-belas lagi kan. Ada satu liga ilmu yang berlaku di kompleks Islam ataupun pusat Islam tu. Sewaktu itu waktu nak merasmikan pusat Islam telah masa itu. Saya ingat lagi, setiap malam ada saya ingat ada lebih seminggu, setiap malam ada ceramah perdana di pusat Islam. Masa itulah saya tertarik dengan ceramah-ceramah daripada pensyarah daripada universiti, seustaz yang menarik sekali. Satu kenangan yang saya kira manis sekali lah. Waktu itulah saya rasa seronok agaknya dapat menyampaikan ilmu. Tapi hari ini saya tengok pusat Islam pun tak mampu buat liga begitu Tapi Masjid Bandar Baruda dapat membangunkan liga ilmu yang sangat hebat. Malam tadi saya terserempak jugalah. Saya baru balik daripada ceramah Maulid daripada Batu Pahat malam tadi. Saya tengok penceramah-penceramah muda yang baru habis berforum. Saya kira itu mungkin perbincangannya menarik dan hebat agaknya. Tajuknya pun ngeri kita dibuat. Itu boleh menangis dibuatnya tu. Air hidung pun terkeluar dibuatnya. Jadi pagi ini saya sedikitlah nak berkongsi, bukan ilmu sangat pun sekadar kita melihat bagaimana kedudukan kita. Saya teringat Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari. Saya ingat dia pun pernah datang sini, saya ingat tak pastilah guru kami waktu kami di Mesir dululah. Dia kata apa, jangan sampai kita ya hanana sana ya hanana sini, subuh tak semayang juga, kata dia. Maksudnya apa? Dia bukan menyalahkan yang hanana tu
Kita semua suka untuk berburdah, memuji Rasul, mencintai Rasul, sebab cinta Rasul itu adalah kewajipan. Cinta Rasul itu adalah kewajipan. Tetapi menzahirkan cinta Rasul itu hendaklah dengan amalan, dengan pembuktian yang besar. Dan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah pernah sebut, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu mencintai aku, iaitu Rasulullah, lebih daripada mencintai ibu ayahnya, anak-anak dia. Begitulah wajib mencintai Rasul ini. Siapa tak cinta Rasul, maka tidak ada kesempurnaan agama padanya. Sebab itu cinta Rasul itu bukan main-main. Sebab itu orang-orang kafir Quraisy begitu takut dengan cinta para sahabat kepada Rasulullah. Cinta bukan main-main punya. Rasulullah bergerak aja, maka para sahabat pun bergerak, tuan-tuan. Rasulullah nak bergerak aja, para sahabat pun bergerak. Bergerak apa? Bawa selipar, bawa keperluan. Rasulullah kata, aku nak berwuduk, bergegas semuanya, tuan-tuan. Rasulullah nak berludah, semua nak tadah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada siapa nak tadah ludah, tuan-tuan? Rasulullah pun bergerak aja. Begitulah orang Quraisy kata, kalau kita ni cuba nak tangkap Muhammad, kita penjarakan dia, memang bahanalah kita ni. Kita ni memang mencari susah lah, sebab kaum muslimin ini mencintai Rasul dengan dahsyat sekali. Jadi memang kita kena cinta Rasul, tuan-tuan. Memang kita kena berselawat, tuan-tuan. Apatah lagi Allah ijtihad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah pencipta alam ni, pentadbir alam ini, yang menciptakan Rasulullah itu pun berselawat kepada Nabi. Kita ni kenapa pula tak berselawat? Malulah kita kalau kita tak berselawat. Tak malu ke muka kita? Para malaikat yang tidak berdosa, yang tak ada nafsu ini, yang tidak berkahwin ni, yang tak balik kampung ni, malaikat tak balik kampung sebab dia tak ada bapa mentua. Dia tak balik. Jadi dia tidak bercuti, tidak berehat, tidak penat. Tidak. Lepas tu malaikat kalau dia catat, dia tidak ada penat, tuan-tuan. Dia tidak ada, dia punya apa ni, zat dia tu tidak ada penat, tidak ada letih, ngantuk, tidak ada. Dia tidak ada jantina lelaki ke perempuan. Jadi dia tidak ada kesusahan macam kita ni, makan, minum, lapar, dia tak ada. Tapi malaikat yang begitu suci ni pun, dia pun berselawat kepada Nabi. Sebab tu Allah seru, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nampak muka orang Melayu memang macam ni lah. Bila sebut ayat tu diam aja. Itu aku geram betul. Saya seru balik, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi negeri Arab, kalau bunyi ayat Allahumma salli ala sallallahu alaihi salatu wasallam, ini Arab punya. Sebab itu kita kalau dengan Arab ni jangan kita nak action lah. Malu kita, tuan-tuan. Malu kita dengan akhlak dia. Menipu juga banyak Arab tu, tapi selawat itu. Tapi orang Melayu hari Jumaat ni, saya tengok ya muka dia, ini dah cuti hari Jumaat ni, bila sebut selawat dia. Tak percaya minggu depan tuan-tuan tengok, ada yang tidur ke tidak? Yang tidur tu kerja kerajaan, padahal dah cuti tu. Ya Allah, hari Jumaat tuan-tuan tahu macam mana hebatnya khutbah ni. Malaikat tu berjujuk sampai ke langit ni, kita tidur. Ya, malaikat tengok terbedarah tidur pula. Tuan-tuan tahu betapa besarnya pahala duduk. Ya Allah, pahala macam pergi haji tau sembahyang Jumaat ni. Kan ada pernyataan hadis bahawa orang yang sudah berada di alam barzah, bila hari Jumaat kecewa dia, tak dapat aku pergi sembahyang Jumaat. Yang kita dapat tapi ngantuk. Ya Allah. Tak apalah, nanti sama-sama masuk alam barzah, tahulah kau nanti. Ni tuan-tuan. Jadi cinta Rasul tu wajib, tapi kesannya mana? Bukti dia apa? Apa pembuktian dia?
Dalam satu hadis Bazzar, Nabi SAW, ini kalau saya maulid ni saya malu tak cerita bab ini. Dalam hadis Bazzar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia kata apa? Satu hari aku tunggu Rasulullah ni dalam keadaan baik. Maksudnya keadaan lega sikit, tenang sedikit. Rasulullah ni sibuk tuan-tuan, sibuk pada kita lagi. Kalau kita kata kita sibuk, Rasulullah lagi sibuk. Baru nak bergerak orang datang nanya, baru nak bergerak ada delegasi daripada luar negara. Sibuk Nabi. Dia sibuk nak membawa agama untuk seluruh alam yang mesti kekal dia punya seruan tu sampai akhir zaman. Maka dia punya kerja tu bukan sedikit tuan-tuan. Rasulullah punya kerja ni siang malam. Maka bila kata Siti Aisyah, aku nampak Rasulullah ni baik sikit, lega sikit, tenang sikit, aku datang, ya Rasulullah, doakanlah adinda ni doakanlah. Nampak, dia harapkan doa orang soleh. Itu Rasulullah kan soleh lah tu, hebat. Sebab itu kita ni sunat pergi jumpa orang soleh. Tuan, doakan saya. Jumpa Imam Hasan, Imam doakan saya. Imam ni jangan main-main tahu, dia dah takbir, tuan-tuan belum tahu. Imam ni tuan-tuan belum takbir, dia dah takbir. Faham saya cakap tu? Tak faham? Ke tuan-tuan takbir dulu? Mana sah? Imam punya hebat, dia duduk depan tahu. Ramai ni mungkin ada datuk. Datuk ada tak ni? Ada datuk. Alah, datuk yang tidur dengan nenek tu. Dia datuk ada dua. Datuk tidur dengan datin. Yang ni ada datuk tidur dengan nenek kan? Tak boleh. Mesti imam dulu. Jumpa imam ni. Imam semayang malam jangan main-main. Tidur malam pun tidur juga. Imam doakan saya. Kita jumpa orang alim, jumpa orang saleh, jumpa tuan, doakan saya. Dan sunnah kita ni mendoakan orang tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan orang-orang datang, ustaz doakan saya. Ya, saya doakan awak, ya Allah sihatkanlah dia ni. Itu sunnah tuan-tuan. Jangan doakan insya-Allah. Itu pula jawapan dia. Ini orang Melayu pun belum ada membudaya begini ni. Budayakan. Ya, orang Arab dia budaya begitulah. Kenapa ni? Ya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan awak. Itu begitu. Syafaqallah. Arab ni dia mudah berdoa. Doa tu senjata orang Islam kan. Tuan-tuan bila nampak orang nengok dia tak sembahyang subuh, doalah, ya Allah, bungkuslah dia ni cepat gitu. Bukan, doakan ya Allah, berilah dia, ya, berilah dia hidayat, mudah-mudahan berubah dia. Nampak orang susah, ya Allah berilah dia rezeki. Susah nampak ni kan, nampak naik motor 5 orang kan, kesian tengok. Kesian tak? Tak kesian. Kalau dekat Kemboja tu tak kesian, itu memang biasa je. Kalau ke sini kesian tengok. Jadi Rasulullah pun doa. Apa doa Rasulullah? Ini umum doa Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah ini dosa dia yang telah lalu, dosa dia yang akan datang, dosa dia yang terang-terang, dosa dia yang tersembunyi, ataupun dosa dia yang tersembunyi dan dosa dia yang terang-terang. Begitu Rasulullah doa. Siti Aisyah suka tuan-tuan, ketawa Rasulullah, tertunduk-tunduk Siti Aisyah. Rasulullah tengok tu, ada dia suka ke dengan doa kanda ni? Tentulah ya Rasulullah. Kalau Rasulullah doa mesti makbul kan? Minta ampun dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terang. Mana dosa habislah ni kalau ada Rasulullah doa ni. Sebab doa Rasulullah makbul kan? Dah tak adalah, mana lega lah. Siti Aisyah suka dia. Rasulullah kata suka adinda ni. Tentulah ya Rasulullah, wahai kanda, sukalah doa kanda tu menyeluruh begitu. Apa jawab Rasulullah? Ini malu kita tuan-tuan. Rasulullah kata apa? Begitulah doa aku untuk seluruh umatku setiap selepas salah. Allahu Akbar. Begitulah doaku untuk seluruh umat aku selepas tiap solat. Allahu Akbar. Manakah kita nak balas cinta Rasul? Dia tak kenal kita, dia doakan kita. Kita ni yang kenal pun kita tak doakan orang. Orang yang kita dengar, ya Allah, adik-beradik kita pun kita tak doa. Saya nak tanya tadi subuh, ada tak siapa-siapa ni lepas subuh ke sebelum subuh tadi, ya Allah ampunkan adik-beradik aku, saudara mara aku, ya Allah. Siapa? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan. Tak berani angkat tangan tu. Jangankan orang lain, adik-beradik, saudara. Kadang-kadang dah putus, abang bukan lagi abang saya.
bergaduh pasal tanah dekat belakang dapur. Ini bukan main-main. Masa saya di jawatan mufti dulu, bergaduh adik-beradik ni. Sampai saya datang masa tu tuan-tuan ni bersama dengan mufti sekarang. Masa tu dia timbalan mufti Datuk Tarikh. Pergi rumah dia. Bergaduh ni tuan-tuan. Sampai Datuk Mufti kata, selesaikan menangis ayah kita dalam kubur. Dia menangis tuan-tuan sebab dia dapur menghadap adik-beradik ini rumah ni. Oh, ini aku punya, ini hak aku. Oh, Masya Allah. Begitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Malu tak kita? Malulah. Jadi pagi ni saya nak bincang sedikit tuan-tuan, tak payah banyak-banyak lah ya, sebab tuan-tuan ni saya ingat macam-macam dah forum apa semua sekali. Dahsyat lah tuan-tuan ni. Memang tahniah saya ucap lah ya. Saya tengok ni tuan-tuan macam nak menangis. Saya tengok hebat orang Johor Bahru ni ya. Tahniah saya ucap. Malam tadi saya ceramah dekat Batu Pahat. Masya Allah, sedih saya tuan-tuan. Orang kampung macam tak berapa nak datang lah. Masjid 2 tingkat. Tak payah cakap mana tak cakap mana. Saya kata kenapa macam ini je kehadiran? Memang gini je Ustaz. Biarlah orang kampung kita je. Orang luar, kalau ramai orang luar je pun tak guna. Ya Allah, dia punya jiwa membangun majlis tu tuan-tuan. Kita nak barakah tau. Barakah. Apa lagi yang nak kita harapkan selain daripada barakah? Tawassul, tabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, pagi ni saya nak sebutkan bahawa setara mana agaknya kita ni menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita buat agaknya. Ya. Cinta Rasul tu sudah satu kewajipan kepada kita. Kita buktikan dengan kita berburdah. Saya ingat burdah ni ya, kita beryahanana ni ke apa-apalah semua sekali. Sekejap lagi pukul 10 tuan-tuan datang lah. Macam-macam tu ya. Hebatlah. Selawat kalau orang Melayu ni biasalah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Oh hebat, tahniah saya ucapkan. Tetapi apakah cukup kita hanya menzahirkannya dengan kita punya selawat kepada Nabi, tapi diri kita tidak mempunyai apa-apa perubahan? Cukupkah begitu? Tak cukup tuan-tuan. Kita mesti memperkasa diri kita. Sempena kita menyambut Maulid Rasul pada tahun ini 2014 ni, 1435 ni, perkasakanlah, permolekkanlah tuan-tuan, permolekkan akidah. Itu yang pertama yang betul kita lihat. Permolek akidah kita sebagai orang Islam. Pegangan kita kepada Allah, makrifah kita kepada Allah. Carilah ilmu tauhid. Ini ilmu nak selamatkan kita. Belajarlah tentang Allah. Kenalilah sifat-sifat Allah semula. Hayatilah wujud Allah tu bagaimana. Qudrah iradah Allah tu macam mana. Belajarlah balik sifat-sifat dia tu. Pegang kukuh-kukuh. Bagaimana kita patut memahami qudrah dan iradah. Sehingga hasilnya qudrah iradah tu hasil dia apa? Di belakang qudrah iradah, memahami kuasa Allah, kehendak Allah. Ya, akhirnya kita akan kenal akan qada dan qadar. Bagaimana kita orang Islam dengan qada dan qadar? Apa sifat orang Islam? Kalau senang bagaimana? Syukur. Kalau susah bagaimana? Sabar dan redha. Pemberian Allah tu diterima. Ini ramai orang pemberian Allah tak mau terima, tak suka. Ramai tak suka kan pemberian Allah. Ini aja. Apa Rasulullah kalau dia punya sifat dia tuan-tuan, bila dia tahu bagaimana qada qadar Allah, dia inilah orang yang paling kenal dengan Allah, dia inilah orang yang paling baik akhlak dan akidahnya pada Allah. Buktinya apa? Rasulullah kalau makan tak pernah komplain. Betul tak? Tak pernah komplain. Dihidang orang tak pernah komplain. Kan tuan-tuan biasalah kisah Nabi diberikan apa? Buah yang masam, tak pernah komplain. Masam, tak pernah. Yang kita pula tak pernah tak komplain kan? Tak pernah tak komplain. Kalau tak sedap confirm tak mesti confirm kan?
Kadang orang bagi apa nama ni roti canai, alah roti canai berlubang. Roti canai berlubang. Saya tengok je komplain ni, walaupun dalam keadaan senyum-senyum, sebenarnya akhlak kita sangat tidak bagus. Kalau tak sedap, confirm lah komplain. Kalau sedap, sedap pun komplain juga. Sedap, tapi sikit. Dia ada ya, ada di belakang. Sedap banyak, komplain juga. Sedap banyak, tapi udang sikit. Dia ada ya. Dia sedap, udang ada banyak. Alamak, sedap, udang banyak, tapi tak ada sos lah. Ada je. Ada je sifat dia. Boleh tak cuba belajar untuk tidak komplain? Macam mana agak? Cuba lah, cuba belajar sifat Nabi tu kan. Tapi kadang-kadang itu ada lagi lah, boleh lah maaf lagi, sebab biasa manusia ni lidah berbeza-beza kan. Ini pemberian Allah yang direct ni pun tak reda. Dia tak reda dengan tubuh badan dia. Dia tak reda. Aku ni gemuk sangat. Teman dia kalau sebut tu kan, dia tak reda dengan Allah. Ada orang kurus menangis, dia kurus. Saya ni teringin nak badan besar sikit, sebab lalu dekat aircon pun macam nak tercampak. Dia teringin dia nak gemuk. Saya teringat kisah para sahabat ni tuan-tuan, yang waktu perang-perang tu tuan-tuan, tiba-tiba dia dapat makan daging tuan-tuan, dapat makan daging, dapat minyak, kuah sedap tuan-tuan. Lepas dia makan, para sahabat ni tuan-tuan, tengok badan dia, tengok badan mereka ni kurus-kurus tuan-tuan, orang perang ni tuan-tuan, ahlu sufah ni tuan-tuan, kurus. Dia lepas makan tu tuan-tuan, dia tengok badan dia. Kenapa tengok badan? Orang kata kalau makan daging ni banyak gemuk, kata dia. Dia baru lepas makan dia ingat dia dah gemuk tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Ada orang dia tak reda dia kurus. Dia tak reda dia kurus. Dia tak tahu orang yang gemuk tu menangis nak kurus. Tuan-tuan tahu tak orang yang badan besar teringin nak kurus, dia pula dia kurus. Aku ni kurus sangat, padahal dia kurus tuan-tuan. Apa pun pakai boleh. Guni lilit pun lawa. Guni lilit kat badan pun lawa. Orang kurus ni untung Encik Den, betul tak? Macam Encik Den ni apa pun boleh pakai tahu. Pakai maxi pun lawa. Masya Allah. Dia tak reda ke Allah. Ada orang tak reda, orang perempuan banyak tak reda. Tengok muka hitam tak reda, pakai tak reda. Beli, saya dulu pernah jual ubat sebelum saya jadi penceramah. Tuan-tuan jangan main-main tahu. Saya balik dulu Mesir dulu, saya kerja sekejap, lepas tu saya berhenti, saya ikut orang jual ubat tuan-tuan. Saya tahu macam-macam ubat ni, ubat-ubat steroid ni saya tahu tuan-tuan. Ada satu jenis pencerah muka daripada Thailand, murah aja. Saya ingat sekarang ni mungkin RM10, RM12 dah. Kalau sapu kat muka tu tuan-tuan, dia merekah muka tuan-tuan. Dia kopik je. Masa 2 minggu tuan-tuan. Terkopik muka tu. Saya tengok orang terpakai. Terkopik muka dia tu, menunggu muka tu elok dalam 2 minggu, lepas tu putih. Putih. Tengok tangan hitam. Muka putih, tangan hitam. Kan pelik tu. Nampak macam alien tak? Muka putih, tangan hitam. Macam mana tu? Kan hitam itu manis, betul tak? Dia manis, ada ketersendirian dia manis. Hebat orang hitam ni sebenarnya. Manis muka dia. Kalau dia malu pun tak nampak, betul tak? Orang putih ni, minta maaf ya, orang putih yang Asian sangat. Orang putih ni pengudal tau, pengudal. Tahu pengudal tak? Pengudis, dia cepat berkudis, sikit kena tak tahan sebab dia punya kulit itu, dia punya pigment itu tak berapa kuat. Sikit gatal. Lama-lama apa jadi muka dia tuan-tuan? Muka dia pigmentasi. Muka dia berbintik-bintik. Dalam bahasa kasar, kanser kulit, sebab dia tak reda dengan Allah tu. Ada orang dia tak reda dengan isteri dia.
Allah kurniakan dia isteri, dia tidak redha dengan isteri. Dia tak syukur Allah beri dia isteri perempuan, dia beri. Kalau dia beri pondan, bau padan muka dia. Dia tak suka dengan isteri dia, dia komplain isteri dia gemuk. Awak ni gemuk, saya tak suka. Isteri itu punyalah baik tuan-tuan, masak sedap, apa disentuh je sedap, apa disentuh sedap. Nampak tak? Potong walaupun bawang sikit gitu, letak sikit lada, sedap sentuhan dia. Tapi badan gemuk, itu aja lah. Isteri dia tu nyentuh apa cantik, pusing bunga lawa, apa bunga lawa, tapi tak suka gemuk. Saya tak suka awak ni. Lalah dia tengok anak dara terkebel-kebel, tengok, inilah yang saya nakkan. Itu. Dia tidak hendak apa yang Allah hendak, tapi dia hendak apa yang dia hendak. Dia tak tahu itulah Allah Tuhan sekalian alam, pentadbir sekalian alam. Dia tahulah takbir. Kena tahu Allah Ta'ala itu dia lah pentadbir, dan dia tahulah takbir bermakna yang dia bagi pada kita itu bajet dia, bukan bajet siapa, bajet Allah. Astaghfirullahalazim. Kau tak suka dengan bajet Allah, lalu dia kahwin dengan perempuan tu. Ni ada kawan saya, saudara lah juga, kahwin lagi satu, tak puas hati bini tu, lawa lah bini tu yang kedua tu, kurus, beranak dua, sama juga, lazat dapat 2 tong. Nak kahwin lagi. Hari tu dah operation lah. Aku ingat dah taubat dia tu, operation. Tidak suka dia kepada isteri dia. Dia tidak tahu ada orang menderita tak pernah ada isteri sepanjang hayat dia. Allah tak kasih dia langsung. Punya berjuta-juta orang perempuan ni, dia tak ada bahagian. Astaghfirullahalazim. Saya tuan-tuan, bila saya peluk isteri saya, ya, tuan-tuan pernah peluk isteri tuan-tuan? Tak peluk? Astaghfirullahalazim. Ni apa jadi orang view. Bila peluk isteri saya rasa syukur, dia ni perempuan Allah bagi aku. Lembut dia tu, peluk sayang, terima kasih jadi isteri abang sayang. La ilaha illallah. Itu tuan-tuan. Boleh bersalin isteri kita. Ada orang tak bersalin, dia marah anak dia, berkali marah anak dia. Dia tak tengok orang yang tak ada anak, menangis orang itu. Ini akidah tuan. Duduk hati kita kepada Allah. Orang macam ini macam mana nak sembahyang khusyuk? Sebab dia tak tunduk pada Allah. Tidak ada taslim di dalam jiwa dia. Taslim, menyerah diri, syukur Allah. Tuan-tuan pecahkan lagi bab akidah tu. Saya tak mau panjang sangat sebab tuan-tuan dah nak berselawat. Yang kedua tuan-tuan, mempermoleklah ibadah. Mempermoleklah ibadah. Ini bukti cinta kita kepada Rasul. Bila kita nak mempermolek ibadah. Saya banyak kuliah solat tuan-tuan. Kenapa saya kuliah solat? Saya bagi tahu tuan-tuan dulu, bila saya balik daripada Mesir tuan-tuan, saya tak kuliah salah, saya kuliah hadis. Saya buka kitab hadis. Saya suka hadis sebab apa? Saya belajar dengan syekh saya dulu. Saya belajar hadis. Saya suka hadis ni. Sedap. Dia membangun jiwa tuan-tuan. Rasulullah kalau buat sesuatu, dia cakap sesuatu pendek, maknanya banyak. Tak cakap pendek-pendek, pendek Rasulullah cakap pendek-pendek, tapi maknanya banyak. Kita ni cakap banyak tapi tak ada makna kadang. Kita kan orang Melayu mana langsung tak ada makna cakap dia. Nabi cakap pendek-pendek je, maknanya banyak. Contoh Nabi kata, as-salah nur, sembahyang itu cahaya, kata Nabi. Katakan makna dia, ya Allah, besarnya makna dia. Apa maksud sembahyang itu adalah cahaya? Banyak, besar. Maka bila saya tengok tuan-tuan, saya kuliah tafsir, macam-macam saya kuliah. Seronok saya baca kuliah tafsir ni. Apa Nabi kata, orang yang mengganggu tanda jalan. Tahu tak tanda jalan? Tanda jalan tahu? Tanda jalan. Kan dia ke sana tu kan? Sana. Dia pusing ke sana. Itu dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dah sebut tentang vandalisme. Apa? Vandalism. Apa? Cakap betul? Dah. Apa nama tu? Cakap Melayu? Entahlah. Melayu cakap apa? Diganggu apa ni? Keperluan orang ramai ni tak? Hak orang ramai tu kan? Keperluan tanda jalan. Kan banyak orang tanda jalan di
cat, ditanggalkan, dikopak dan sebagainya. Ini dilaknat. Jadi saya kata Islam ni bagus betul melalui hadis ni kita tahu oh Islam ni dah beritahu lama dah Tapi tuan-tuan, bila saya seronok-seronok cerita hadis ni tuan-tuan, saya tengok pula orang ni tak faham tafsir. Tak faham. Lama-lama saya tukar pula saya ajar tafsir. Bila saya ajar tafsir, tafsirkan Fatihah, tafsirkan Wadduha, tafsirkan surah An-Nas. Tapi saya tengok semayang teruknya. Kenapa teruk sangat semayang? Kan ramai orang semayang teruk dah siap Syam. Pernah tak jumpa orang semayang macam itu? Pernah tak? Kesian. Saya kalau macam itu, saya selalu suruh dia pergi semayang kat Masjid Bandar Baru Uda. Pergi semayang kat Masjid Bandar Baru Uda. Masjid Bandar Baru Uda ni relax je. Ada tak makmum yang marah? Lah mana imam ni? Pancang baca tahu. Ada tak orang marah Imam Hasan? Ada mam? Ada orang marah? Tak ada. Tapi tempat lain belum tahu orang tak marah. Sini agak sebab ada aircon tak? Tempat lain tuan-tuan kalau panjang imam kena marah. Sujud panjang kena marah. Zikir panjang kena marah. Imam ni kena marah ajalah kerja dia. Sebab tu kena dapat allowance. Allowance kena marah tu sebenarnya bukan allowance kerja sangat. Saya tengok tuan-tuan teruk ni ibadat dia. Sedangkan ibadah salah ni adalah syarat untuk dikira pada hari kiamat amal kita. Jadi saya tengok. Lepas tu saya dulu memang belajar bab syariah tuan-tuan di Mesir kan. Di universiti saya belajar syariah. Jadi saya kata ini saya kena buka pula balik kitab fiqh. Bila saya buka tu tuan-tuan nampak dah boleh. Orang yang ikut kuliah tu dah boleh betul ke semayang. Saya tengok dah mula cantik dah. Tak cantik saya akan tegur balik. Dah cantik dah semayang. Allahu Akbar. Baik kan semayang Allah. Semua menghadap kiblat kan. Kan ada orang semayang gini macam patrolman. Allah. Kan? Allah. Dalam TV pun ada. Nampak tak iklan dalam TV? Tak maklum itu komplain tu. Yang orang dalam kapal terbang dia semayang. Ingat tak? Allah. Kalau dia macam itu pula. Dia masuk TV tunjuklah yang betul. Tak betul tu. Bukan salah. Tak sah. Tak afdal lah. Tunjuk Allah. Mana gitu pula. Baik gitu. Gitu ke. Tak betul tu tuan-tuan. Bukan salah tak sah tu. Bukan yang afdalnya. Bukan yang dapat pahalanya. Allah tu kan. Ada di bahu gitu kan. Bumbang kepit lagi buka. Jadi saya buka balik tuan-tuan. Sebab ibadah kita kadang-kadang ada beberapa surau, beberapa masjid yang saya cerita kitab Muniatul Musalli. Saya kadang-kadang saya buka kitab panjang sangat tuan-tuan, lambat dia. Tak selesai dia. Guna kitab pendek-pendek ini cepat dia. Saya tengok kitab. Apa kata Syekh Daud Abdullah Fatani, dia kata, orang yang sembahyang yang tidak tadabbur sembahyangnya, tak tadabbur bacaan dia, apa ini baca alhamdulillahirabbil alamin, tak masuk dalam hati dia. Hati dia melayang-layang, bercakap-cakap dia punya hati dia. Tidak ada khusyuk, tidak ada faham, tidak dia tahu bahawa dia sedang berada di hadapan Allah dalam sembahyang dia. Dia sedang berhadapan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Jalil. Hati dia tu kosong. Maknanya hati dia tak bersama dalam sembahyang dia. Ini adalah orang yang sembahyang tidak berakhlak kepada Allah SWT. Itu bahasa lembutnya para ulama tu. Ya, dia kata orang tak berakhlak sembahyang. Dalam bahasa kasar dia apa tuan-tuan? Saya sebut ini bahasa saya. Apa dia tuan-tuan? Orang yang sembahyang dalam keadaan kurang hajar kepada Allah. Dia tak sedar dia depan Allah ni. Macam mana hati dia? Sebab itu kita kalau sembahyangkan, kita sunnah letak sutrah depan supaya jangan lalu antara kita dengan tempat kita sujud tu orang kan. Patutnya sebab itu kita kena cari dinding, kita kena cari tiang. Kalau tak ada, kita kena dudukkan, letakkan tongkat dan sebagainya. Kalau tidak ada, pakai tekas semayang tu supaya orang tahu jangan lalu antara kita dan tempat sujud kita. Kalau lalu depan sana atau belakang kan itu. Bahawa bila seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghadapkan zat dia yang agung itu. Dia tidak akan berpaling selagi orang itu tidak berpaling. Tak malukah dia? Bagaimana hati kita dalam ibadah kita? Allahu Akbar. Aku berada di depan Tuhanku. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pentadbir sekalian alam, pencipta tujuh petala langit dan petala bumi, pentadbirnya, pemberi rezeki, penjaga, pengawalnya. Aku ini hamba yang kecil, yang berdosa.
Allahu Akbar. Yang sesungguhnya ibadah itu membawa kepada apa? Ya, ibadah itu membawa cinta Allah kepada hamba dan menjadikan hamba tu dia jauh daripada melakukan fahsyat dan munkar. Ini kata Nabi yang pendek saya cakap tu, salah itu cahaya, as-salah nur. Sesungguhnya sembahyang itu adalah cahaya. Siapa tak sembahyang tak ada cahaya. Allahu Akbar. Siapa tak sembahyang tak ada cahaya. Siapa tak sembahyang tak ada cahaya. Tak ada cahaya dalam kehidupan. Allah tak tunjukkan dia kebaikan. Allah gelapkan dia, syaitan ikut dia, mengganggu hidup dia. Siapa tak sembahyang hari kiamat gelap. Allahu Akbar. Baru-baru ni saya baca tafsir tuan-tuan. Ini tafsir ayat apa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bergegar hati saya bila baca tafsir itu. Allah, itu maknanya rupanya patutlah imam-imam ni selalu doa tu ada tu kan? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan tahu apa makna tu? Tuan-tuan tahu tak kenapa imam baca tu tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tak tahu? Tak tahu tak apa. Tapi lepas tu ambil tahu. Bila dah tahu ambil pegang. Sebenarnya tu ayat itu adalah tentang hari kiamat tuan-tuan. Tentang orang dalam syurga tuan-tuan. Ayat sebelum itu menerangkan bahawa orang-orang yang beramal saleh, maka amal dia nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya kepada dia, sehingga dia dapat masuk syurga yang disediakan untuk mereka dengan kehidupan yang nikmat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cerita pasal sungai ni apa tuan-tuan Allah nak fahamkan manusia ni kan suka air, perlu air kan. Orang Arab dulu susah air. Hari kiamat nanti duduk dalam syurga, bawah mengalir sungai. Allah nak beritahu mudahnya air. Itu nak fahamkan kita saja. Syurga tu kita tak tahu bentuk dia macam mana, hebat sangatlah syurga tu. Jadi ayat sebelum itu menerangkan bahawa orang yang beramal ni tuan-tuan, amal dia pada hari kiamat akan jadi cahaya kepada dia, menonton dia dalam kubur pun. Kata Syekh Abdul Rahman As-Suyuti bahawa salah itu akan menjadi cahaya kepada orang dalam kubur. Dalam kubur gelap tuan-tuan. Baru ni saya ada kuliah, tengah kuliah tu padam elektrik sekali kan. Saya ni kalau ceramah kan kuat suara saya macam peti kata orang. Orang tak tahan, tak nak dia datang, sakit hati dia. Tuan-tuan ni tahan tak? Saya ingat orang BBU pun tak tahan, sebab tu dia tak panggil aku lagi. Yang banyak dia tak tahan ni, saya ingat ni mungkin lah saya agak je kan. Saya tak marah tuan-tuan, sebab kat sini ustaz dah berlambat-lambat. Siapa yang tak datang sini? Yang masuk TV, yang masuk radio, semua dah datang sini, betul tak? Imam muda, imam tua, semua dah ceramah sini, betul tak? Sini ni yang belum ceramah, saya ingat saya lah malaikat maut aja yang belum datang. Itu kalau boleh panggil, saya ingat Imam Hasan dah kontak tu malaikat maut, harap datang ceramah Maulid Rasul. Saya tak heran sini saya berhenti tuan. Sebab apa? Sini ni masjid dia sudah imarah. Patut ustaz-ustaz ni dah mula berpecah pergi masjid yang belum imarah. Betul tak? Itu baru cabaran. Saya di Kota Tinggi tuan-tuan, saya ceramah di mana? Di restoran. Tuan-tuan jangan main-main. Orang tengah makan aku ceramah tahu. Di restoran Haji Daud pada setiap malam Jumaat lepas daripada Isyak tu 9 lebih 10 tu. Saya habis kuliah tempat lain, saya pergi tengah ceramah. Sebab apa? Restoran tu toke dia, Cikgu Nur Afnidi di sana tu, dia nak suasana orang dapat ilmu di mana pun. Kan ustaz-ustaz yang dah apa ni, dia patut kalau pergi BBU ni tak ada thrill sangat lah. Sebab apa? Masjid yang memang orang dah ramai, memang kaki semayang ni. Ini kaki semayang ke kaki wayang ni semua? Kaki semayang kan. Itu. Jadi tuan-tuan, tengah saya kuliah tu tuan-tuan, padam api. Ada yang cakap tu Allah tu. Jadi kan manusia ni bila gelap dia risau. Agak dalam malam barzah macam mana lah nanti, kata dia. Habis dia cakap tu lampu hidup balik. Aku nampak muka dia, pandai yang takut dia. Saya kata dalam alam barzah tuan-tuan tak usah takut. Kenapa nak takut tuan-tuan ni kaki semayang ke tidak? Semayang lah, kata dia. Kejap lagi kita semayang isyak kan. Tak usah takut.
takut. Nabi dah pesan, as-salah nur. Imam Suyuti, Abdul Rahman Suyuti, rahimahullah, dia sebut apa? Ya, orang yang semayang dalam kubur, salah akan jadi cahaya kepada dia. Terangkan dia. Jadi dalam tafsir itu menerangkan pada hari kiamat nanti, orang yang beribadah, orang yang semayang, orang yang berzikir, ibadah dia, zakat dia, sedekah dia akan jadi cahaya menuntun dia. Dan salah ni tuan-tuan, di antara yang paling kuat nak menuntun manusia. Sebab itu kena semayang betul-betul. Dia akan pimpin seseorang itu untuk meniti titian sirat. Allah, Allah nak selamatkan kita sampai masuk dalam syurga. Dia pimpin. Nanti orang tanya, siapa kau ni mimpin aku? Tuhan, sayalah salah yang Tuhan buat. Salah subuh Tuhan dulu, yang Tuhan sujud, yang Tuhan menyebut nama Allah. Mari saya pimpin Tuhan. Mari kita ke sana. Menyeberang kita. Allah, Allah, Allah. Kenapa kita semayang main-main tuan-tuan? Kenapa kita tak betul-betul tuan-tuan? Kenapa ibadat kita tak perkasa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim. Kita ada senjata apa pada hari kiamat nanti? Pergi umrah, ya Allah, tengah tawaf tak ada hati, kosong hati dia bila tawaf. Tawaflah tuan-tuan bila pergi umrah, menangislah tuan-tuan bila kita keliling Kaabah tu ni, ramai yang kaki pergi umrah ni. Bila tawaf ni tuan-tuan, kita kena sedar itu adalah pusingan. Seolah-olah kita ni berada di depan Allah pada hari kiamat, di padang mahsyar. Manusia ni tak peduli, dia dah telanjang aja ni semua sekali. Ya Allah, kau tengok aku ke tak ya Allah? Apakah kau akan membersihkan aku, mengampunkan aku ya Allah? Belajarlah, itu perlambangannya. Allah, Allah menangis tuan-tuan. Ini tidak tengah dia bertawaf tu. Marah orang Turki tu, dia bergaduh depan rumah Allah tu. Astagfirullahaladzim. Ini saya kata ibadah tak masuk dalam hati tuan. Tak ada kesan. Subhanallah, Masya Allah. Beribadahlah sungguh-sungguh tuan-tuan, sungguh-sungguh. Jadi masuk kepada ayat tadi, da'wahum fiha subhanakallah hum. Itu apa? Itu cerita, kata Syekh Ibn Katsir, dia petik banyaklah hadis ni, pernyataan para ulama. Dia kata apa? Bila orang dah dapat masuk syurga tuan-tuan, dipimpin oleh amal, dia duduk dalam syurga memang seronok tuan-tuan. Saya berdoa tuan-tuan, lepas semayang biasanya lah saya doa, kalau tak, saya tak sibuk, saya tak apa, ya Allah pertemukan aku dengan orang yang pernah dengar aku ceramah walaupun sekali dalam syurga. Maknanya dia pernah dengar saya sekali je ceramah. Mungkin ini ada orang yang paling pertama dia dengar saya ceramah. Mungkin tak, lepas ni sama ada dia meninggal atau saya, tapi saya sedialah, faham tak tu? Lepas tu dah tak jumpa lagi, tapi saya doa dia akan jumpa saya dalam syurga nanti. Boleh faham saya tak? Agak dia meninggal dulu ke saya dia? Sedialah tu kan? Tapi kalau saya pun apa salahnya? Tuan-tuan takut mati kenapa? Kita ni kan orang yang semayang, apa pasal mesti takut mati? Jangan takut. Kita ni semayang. Kalau tuan-tuan takut, bermakna tuan-tuan tak betul-betul semayang. Kalau tuan-tuan orang yang semayang, apa yang tuan-tuan nak takutkan? Aku memang dah menghadap Allah sentiasa. Bila sampai mati, Allah dah panggil betul menghadap punya. Tak ada bimbang. Jadi dia kata, bila orang masuk syurga tuan-tuan, dakwahum, seruan mereka, fiha, di dalam syurga itu, subhanakallahum, maha suci engkau lah ya Allah. Maka tafsir dia apa tu tuan-tuan? Kalau duduklah ahli syurga tu, misalnya ramai begini tengah duduk ni, gembira ni, seronok ni, hebat ni, dengan pakaiannya yang hebat, kehidupannya mewah, tiba-tiba mereka menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu. Tahu menginginkan sesuatu? Nak satu lah. Apa contohnya? Dia nak makan umpamanya. Teringin dia nak makan, apa agak? Tak kisahlah apa pun yang dia teringinkan. Ini kalau ada ni burung unta sedap agaknya, kata dia. Apa cakap putih ostrich apa? Seorang saja akan wakil menyeru, subhanakallahumma, maha sucilah engkau ya Allah. Tuan-tuan, masa tu apa berlaku tuan-tuan? Akan datanglah, kalau itulah hajat mereka, akan datang 10,000 para malaikat membawa hidangan. Setiap satu malaikat membawa satu hidangan. 10,000 tuan-tuan datang. Bila datang tu, mereka pun kata apa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Mereka pun kata salam, sejahtera tuan-tuan, silakan tuan. 10,000 membawa hidangan dan mereka akan menghabiskan semuanya.
maka Allahu Akbar. Itu pernyataan orang syurga, tuan-tuan. Itu adalah sambutan bagi orang-orang dalam syurga, tuan-tuan. Wa akhiru da'wahum fiha, wa akhiru da'wahum fiha, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila mereka dah dapat nikmat tu, mereka akan menyeru apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu sila bersyukur di dunia ni supaya akhirat kita dapat bersyukur lagi. Sebab itu kadang-kadang saya pernah dengar doa imam tau. Doa imam macam ini. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum wa da'wana. Nampak tak? Ada imam tu duk tambah ayat itu sebenarnya tapi sebenarnya moleknya tak payah tambah lah, sebab itu ayat Quran kan. Tapi doa ni kalau nak doa tak salah, saya tak kata salah lah. Dan akhirnya doa mereka ataupun surah mereka dalam syurga. Dan imam pun kata begitu juga mudah-mudahan seruan kami nanti, mana kami pun nak macam itu, macam ahli syurga yang Allah sebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah ibadah ini akan menuntun manusia, tuan-tuan. Tapi bagaimana ibadah kita? Sudah secantik itu? Sudah semoleh itukah agaknya? Ibadah banyak lah. Semualah ibadah salat, ibadah zikir, ibadah selawat, apa lagi? Ibadah sedekah, ibadah ni semua sekali. Ibadah kita dipermoleh, diperkasa. Kalau ilmu kita belum jitu lagi, tuntut ilmu, cari ilmu. Cari, aku tak faham lagi ni. Tuntut ilmu, pergi majlis ilmu. Lambat-lambat majlis ilmu sekarang, pergi. Dan demand dengan ustaz tu, ustaz terangkan bab ini. Tu dia standard gitu. Jangan dengar aja. Ustaz, minggu depan boleh tak ustaz gini. Ada. Jadi ustaz tu pun dicari, dia rujuk. Supaya ustaz tu bekerja sikit. Ada. Dan yang ketiga tu, ya. Sampai pukul berapa ni, Mam? 7.30 betul ya? Okey. Yang ketiga tuan-tuan, mempermoleh akhlak. Dia tiga ni dia geng rangkai tu, akidah, syariah, akhlak. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah lagi, yang pertama makrifat, betul? Mengenal Allah telah. Kemudian ibadah. Yang ketiga tasawuf. Dia sama tu, istilah yang berbeza saja, dia sama. Akhlak, tasawufnya, sapi hatinya, suci hati, itu tasawuf. Akhlak, akhlak kepada Allah, berakhlaklah dengan Allah. Malu dengan Allah, selalu istighfar, selalu malu, supaya kita apa? Kalau Allah cabut nyawa kita bila-bila tu, kita selamat aja. Malu kita nak buat ni, malu tak ni? Ni kalau aku mati malu tak ni kalau Allah ambil ni? Sebab tu selalu beramal sekira-kira ingat, ini kalau aku mati macam mana? Kita ni kan ahli masjid kan? Tiba-tiba kita pergi kolam renang pakai surah pendek kan? Tengok pula tiba-tiba mati masa tu. Bagus ke tak bagus? Kita ni bagus kan, semayang, tiba-tiba ikut member sekali pergi kelab malam, sekali je. Sekali, mana? Aku belanja kan. Tengah duduk-duduk tu, duduk pula JRO pun datang. Abang ni, abang ni handsome lah. Kojol masa tu. Jangan dibuat-buat, tuan-tuan. Jangan dibuat-buat perangai itu. Akhlak. Selain daripada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada ayah bunda, akhlak kepada isteri kalau sebagai suami, akhlak isteri kepada suami kalau kita isteri, akhlak kepada anak kalau kita ayah bunda, akhlak kepada jiran, akhlak kepada teman, akhlak kepada ayah bunda. Ni saya tengok ada yang muda-muda ni kan, yang muda-muda ni, ya, bagaimana akhlak kita kepada ayah bunda, setara mana? Ini ada yang duduk Johor Bahru tapi bapak dekat Kuantan, mak dekat Kuantan. Bila kali terakhir tuan telefon mak ayah? Soalan saya. Mak saya dekat Majidi, ustaz, bila kali terakhir balik? Bila kali terakhir? Tuan-tuan ingat tak dulu, kalau siapa yang ada mak ayah, dulu masa kita kecil, mak kita tu nak ngangkat punggung je, kita mesti nak ngikut. Nak ikut. Aku nak terberak lah kau ni, nak ngikut aja. Mana mak kita tu bergerak, itulah kita nak bergerak. Tak boleh tinggal orang tua tu. Saya tengok isteri saya, anak saya yang sulung tu nak masak pun dia bergantung. Dia baby dia kan, nak masak betul dia. Umi nak masak lah.
lama dukung goreng ikan tu kan. Astagfirullah. Astagfirullah, bila dah besar dia tak balik. Tengok mak dia kata, mana anak aku yang manja dulu? Mana yang anak aku yang aku dukung walaupun aku tengah masak ni? Mana anak aku? Astagfirullahalazim. Anak, saya nak tanya soalan sebab 7.30 dah nak balik. Kalau sampai 9.30 panjang aku nak cerita ni sebenarnya. Tapi tak payah panjang sangatlah. Malam karang ada lagi Ustaz Dr. Asmadi Sakat. Saya sampai Mesir dia dah nak balik. Dia masuk UTM, aku entah ke mana-mana pergi. Dia dah doktor, aku sekarang ni asyik jumpa doktor je. Dr. Asmadi itu senior saya di Mesir tu. Ni sekolah pandai, aku ni tak pandai. Tak apalah, Allah bagi macam-macam manusia dia kan. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya siapa yang ada mak ayah, sila review diri tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan naikkan elan mak ayah tuan-tuan? Saya nak tanya, bila? Siapa yang ada mak ayah lagi? Dia bagi mak ayah dia 200. Bila kali terakhir dia naikkan elan orang tua tu? Cuba cakap. Rasa dah 15 tahun tak naik, Ustaz. Patut ke? Betul? Kenapa saya cakap macam itu? Tuan-tuan, kita anak tuan-tuan. Tuan-tuan suka tak gaji tuan-tuan dah 15 tahun tak naik-naik? Berhenti tak agak tuan-tuan? Berhenti. Tapi allowance mak ayah dia tak pernah naik. Daripada dia gaji dulu RM1,070, sampai sekarang gaji dia dah 830, tak masuk allowance dengan klaim perjalanan walaupun tak jalan. Dah 8,000 lebih, dia tetap bagi mak dia 200. Subhanallah. Apakah ini? Review lah tuan-tuan. Bila kali terakhir tuan-tuan balik rumah mak tuan-tuan, bapak tuan-tuan, kadang-kadang tinggal mak seorang, kadang-kadang tengah ayah seorang, kadang-kadang mak ayah berdua, dah uzur. Ajak tidur kat rumah dia tak nak. Aku tak boleh. Aku nak rumah aku sayang rumah aku. Dia kata gitu kan, ada orang tua-tua gitu kan, rumah dia besar, dia sayang rumah dia. Bila kali last kita cek rumah dia, singki dia ni tek dia dah tua, dia tak tahu nak bela, dia nak panggil orang dia pun tak apa pandai. Dia tak tahu siapa orang sekarang ahli paip agak, dia pun tak tahu. Lepas tu dia takut belanja, dia susah sebab anak bagi 200 je. Mana tuan-tuan cek tak tuan-tuan paip mak bapak tu macam mana? Dah berkarat ke apa ke? Bila tuan-tuan last pergi tengok lampu dapur dia, lampu tandas dia, ni anak ni dia buka lampu tandas dia tu setengah jam baru hidup. Setengah jam baru boleh hidup. Dia nunggu agak alung nanti repair, agak angah nanti bela, agak usu agaknya ni, agak uda tak? Uda pandai elektrik. Tak ada, anak semua lalu rumah mak ni, ya Allah teruknya petang dia balik. Sian anak, kesian mak ayah. Bila kali last dia tengok grill mak ayah dia, dia cekkan. Bila dia tengok longkang mak ayah dia tu, ya, bocor ke apa ke, rosak ke apa ke, pecah ke, sumbat ke, tak lalu air dia ke, bila hujan melembah air kat belakang ke. Bila nengok orang rumah belakang mamak tu kat kampung tentang semak ke apa, orang tua tu dah nyanyuk semak pula rumah dia tu, buat tak tahu je. Dia tu dah lah nyanyuk latah pula tu, masuk ulah tedung, ulah. Oh tu. Macam mana? Apakah anak ni? Saya cerita macam ni, ada seorang jawab, Ustaz, ayah saya dah meninggal, mak ayah dah tak ada. Saya tanya, bila kali last berwakaf untuk ayah? Diam pula dia. Mak ayah dah mati. Bila kali last tuan-tuan hantar wakaf untuk mak ayah? Bila? Saya nak nanya. Minggu lepas Ustaz tanya. Kalau tak ada, ni anak apa? Macam mana akhlak kita kepada ayah, mak? Siapa duit banyak ni, saya tengah buat siling madrasah saya ni, siling apa? Asrama madrasah saya. 12,000 je. Ada duit? Tak ada. Kena kedekut simpan. Saya cakap saya buat madrasah, orang Johor tak nak tolong, tak apa. Siaplah kau nanti. Hanyut kau orang Johor ni. Sebab dulu masa saya
dekat jabatan mufti. Dia kata, ustaznya apa benda duduk jabatan ni, gaji beribu buat apa? Pergi buat madrasah lah, ustaz nak ceramah lebih lah. Dia kata, boleh kutuk aku. Bila aku dah buat madrasah tak tolong pula tu. Saya geram ni tau sama orang Johor ni. Siap kau Okey, itu kepada ayah bunda. Doakan dia lepas yang mesti sebut nama mak ayah. Sebut nama tahu. Nama. Address your father. Address your mother. In your prayer. Do you understand? Sampai aku cakap putih. Kepada isteri. Ini akhlak kepada isteri. Saya nak tanya, bila kali last peluk isteri dengan kata-kata, Mah, terima kasih jadi isteri abang. Dah 20 tahun Mah ni hidup dengan abang, setia dengan abang, walaupun kadang-kadang abang ni bila sampai abang gitu-gitu sakit hati Mah. Mah tahan ke abang. Terima kasih sayang. Maafkan semua dosa-dosa abang. Abang bahagia dengan ayah. Mah sayang. Bila kali terakhir? Apakah nak tunggu bini tu dah pujuk aku? Hati awak pergi dulu. Ini lelaki gonjol namanya. Tidak pernah menghargai isteri. Astagfirullah. Jadi marah isteri. Awak ni kau ikan pun hangus. Lama kau ikan hangus. Dia tak pernah hargai isteri dia. Kalau dia kira berapa banyak dah isteri dia goreng ikan. Kalau satu hari 5 ekor, 10 hari dah berapa? 50 ekor. Sebulan dah 150 ekor. Setahun dah 20 tahun 3 tan dah ikan digorengkan untuk awak. Awak tak pernah syukur dia. La ilaha illallah. Kau tak kira usaha isteri tu. Betul tak isteri? Nampak kuat suara dia. Walaupun tak ada mikrofon. Nampak? Betul. Bila kita menghargai isteri kita, kita marah dia. Lawak dia. Kerana marah isteri. You get out from my car. Iyalah pakai Honda Accord. Marah isteri. Isteri terkebil-kebil je. Mah minta maaf. Kesian bini. Ya Allah. Menitik mata bini. Marah bini. Astagfirullah. Bila kali terakhir review menaikkan allowance isteri? Bila? Duit kocek isteri bila naik? Saya tanya. Saya tahun ni aku dah naikkan isteri aku punya allowance. Malu aku tahu. Berapa jangan tanya lah. Dah lama tak naik tahu. Naikkanlah allowance isteri, duit kocek dia. Isteri berapa suami bagi duit kocek sebulan? Nampak tak berani jawab dia. Balik ke Lempang pula aku dengar kata dia. Tak pernah naik. Ada pula jenis lelaki tak kasih duit kocek langsung. Sebab apa? Semua saya bayar ustaz. Pergi mana? Saya bayar, nak makan saya bayar. Tapi isteri tu pentang kantin je lah. Tengok je. Kalau pergi pasar lambak, suami dah ke depan kan, nampak tapai teringin, tapai berapa kak? RM2. Tak apalah. Sebab suami kat depan, duit tak ada. Balik kempunan tapai ya. Kesian bini. Kadang-kadang lalu orang naik motor, mepap. Suami tak ada, tapi duit tak ada tau. Kat rumah duit tak ada. Sebab semua suami handle. Pepok. Orang terlalu jual apa tu cik? Dodol sedapnya. Dodol durian ada, dodol kacang ada kak. Dodol. Teringin nak beli dodol. Suami tak ada, duit tak ada. Tengok je. Balik tu terjedor dekat pintu. Sebab apa? Kempunan dodol. Inilah dia suami gonjol. Saya duduk pejabat agama ni, ada isteri datang pejabat agama menangis sebab suami tak pernah bagi duit di tangan. Bila kali terakhir kita bawa isteri pergi jalan, awak nak beli baju apa? Ini abang belanja. Bila kali terakhir? The last time. Cakaplah. Bila kali terakhir peluk isteri, doakan dia dengan doa, ya Allah ampunkan isteri aku ni, berkati dia, bahagiakan dia, masukkan dia dalam syurga ya Allah sebagai teman kepadaku. Bila kali terakhir doa begitu di depan telinga isteri? Itu kasih sayang namanya. Macam mana Rasulullah mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu suami. Isteri pula bagaimana akhlak kepada suami? Isteri bila kali terakhir minta maaf kepada suami? Bila kali terakhir peluk dia? Bang, terima kasih jadi isteri yang dah 35 tahun
Daripada abang handsome sampai dah teruk dan yang lusuh, tapi ayang sayang dengan abang. Abang bina semuanya dengan kehidupan kita. Sayang abang, sayang abang, mah gembira dengan abang. Bila kali terakhir, wahai kaum ibu? Hari Selasa dia jawab Oh, hari-hari tu. Iya ke suami? Nampak tak berani jawab, tak berani jawab, macam tak pun nak percayalah ya. Tapi saya harap iyalah agaknya. Sebab kadang-kadang isteri cakap, bang buat gini-gini macam mana? Abang begini. Abang ni bila cakap dengan abang ni tak pernah selesai tau. Astaghfirullahalazim, sedapnya dia cakap. Dia cakap kepada suami ni, dengan abang ni kalau bincang semua tak selesai. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya selama ni kalau dapur rosak gas, suami dia lah yang selesaikan. Kalau kereta rosak, dia bawa kereta tu pergi mana-mana. Bila rosak, suami dia lah yang selesaikan. Ada masalah dengan jiran, suami dia lah yang selesaikan. Gaduh adik-beradik, suami dia lah yang selesaikan. Tak cukup duit nak pergi mana-mana, suami dia yang selesaikan. Bila dia cakap dengan abang ni, sama tak selesai. Astagfirullah. Dah 7:30, saya dah nak balik. Inilah tuan-tuan, saya nak cakap apa. Kalau tuan-tuan buka apa yang Rasulullah pesan, semua wujud bab itu. Mari kita bermodek tuan-tuan, menghargai suami. Dengan anak-anak, itu lagi hebat tu kalau cerita pasal anak kan. Bila kali terakhir kita peluk anak kita? Dah besar Ustaz, tak mau dipeluk lagi. Peluk dia. Ajar anak untuk peluk kita. Peluk. Walaupun dia dah besar dah bujang, peluk. Abah bangga dengan abang Long ni tahu. Jadi anak yang hebat tahu. Walaupun abah dah mati nanti, bawa nama keluarga kita ni dengan keimanan takwa. Lahirkan anak-anak yang beriman takwa, yang hafaz Quran, yang saleh. Ingat pesan abah ni, peluk dia. Engkaulah kebahagiaan abah, cahaya abah kalau abah mati nanti. Kalau abah mati nanti, kau jangan lupa kau yang imamkan. Tolak Imam Hasan ni. Kalau sini orang mati, siapa imamkan? Imam Hasan lah. Sebab Imam Hasan dah malas nak nanya, ada anaknya nak jadi imam. Cuma saya tak boleh, sedih. Bukan sedih, tak pandai. Kalau mati seorang, siapakah yang paling layak untuk mengimamkan? Anak dia lah. Anak dia, bukan Imam Hasan. Imam Hasan lepas ni jangan sembahyang jenazah. Kena tangkap pula aku yang pejabat agama. Sebab saya cakap pasal afdal. Sebab tu pesan dengan anak, kalau abah mati, abah mau kau yang jadi imam. Pesan abah ni jangan lupa ni. Kalau nak bawa ke masjid juga Imam Hasan tak apa, di rumah anak dah imamkan, bawa masjid semayang lagi sekali. Nampak tu standard dia. Begitulah tuan-tuan. Jadi banyak lagi catatan saya ni sebenarnya nak kita reviewkan lagi ya. Nanti tuan-tuan malam ni ada ceramah lagi panjang sudah lah. Ya. Kemudian yang saya catat ni apa? Mempermolek persediaan ke alam barzah. Yang kelima, mempermolek bekal untuk dapat simpanan tetap untuk hari kiamat. Terpanjanglah nak masyarakat. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap saya mohon kemaafan. Terima kasih kerana sudi berlayar dalam bahtera perbincangan kita pada pagi yang berkah ini. Hari ini adalah Maulid Rasul. Seluruh negara sambut. Mudah-mudahan negara kita ni apa jadi pun, barakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadikan kita selamat, sejahtera dunia akhirat. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. Ya Allah, cahayakanlah kami dengan cahaya Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau berkati dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan akhlak kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kami orang-orang yang dapat mengikuti sunnah baginda ya Allah dengan sebaik-baiknya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau berkati, Engkau limpahkan akan syafaat baginda pada hari kiamat nanti, sehingga kami terselamat daripada kesukaran pada hari yang sangat dahsyat nanti, perhimpunan di hadapan ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami dengan keberkatan Nabi Muhammad, juga kepada kaum keluarga kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, kaum keluarga kami semuanya, muslimin muslimat, kebahagiaan, kasih sayang, ketenangan, rezeki melimpah ruah, zuriat keturunan yang saleh dan salehah, penuh iman, amal, taqwa ya Allah, berbahagia sampai ke syurga jua hendaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, salah silap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.